سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 37. Muka surat 37, baris yang ke-10 daripada atas. Baris yang ke-10 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan adapun pekerjaan yakni amalan yang boleh menolong hati kita daripada menahan sifat marah, maka bahawa berkata ia seseorang apabila hendak marah ni baca kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa berkata dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Kerana marah itu kerana syaitan yang membangkitkan, yang menggerakkan sifat marah di hati kita. Jadi kita pun kata dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan hadis menyuruh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada ketika marah. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang mana ketika kita marah disuruh membaca dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini amalan yang menolong hati kita ketika kita marah, yang mana menolong atas hati kita supaya dapat kita menahan marah ketika bergerak-gerak sifat marah itu. Yang mana terdahulunya wajib atas kitanya dengan sifat ghadab, sifat marah ni dengan dua perkara. Yang pertama, wajib atas kita mengawal sifat marah, supaya sifat marah tu menurut akal dan syarak. Maknanya bergerak-gerak sifat marah, petunjuk akal dan syarak. Diam sifat marah, mana tak marah pun dengan petunjuk akal dan syarak. Jadi hak pertamanya kena kawal sifat marah. Sifat marah tidak boleh dihilangkan sama sekali. Bahkan sifat marah ni perlu kepada kita, fardu takdir. Sifat marah tu hilang sungguh-sungguh fardu takdir. Wajib kita kena hasilkan balik sifat marah di hati kita. Mana bukan kata buang sifat marah, tetapi kita kena kawal sifat marah. Biarlah marah ke tak marah ke, dengan pertunjuk akal dan pertunjuk syarak. Itu yang perkara yang pertama yang wajib atas kita. Yang kedua yang wajib atas kitanya memelihara marah tu pada ketika kita nak marah.
Kemudian nak pelihara ni marah ketika kita nak marah ni dengan dua perkara, dengan dua jalan. Dua jalan inilah yang dapat menolong kita supaya kita dapat memelihara marah pada ketika bergerak-gerak hendak marah tu. Yang pertama terdahulunya dengan ilmu pengetahuan, hak ni dengan amalan. Amalannya ketika nak marah kita pun baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ni hak amalan. Kemudian amalan tu pula kalau la a'udzubillahi minasyaitonirrajim pun marah tu tak terkawal juga. Kita duduk, kita ambil wudu apa semua tu, dia panjang bicara di bawah tu. Kemudian hak pengetahuan, hak ilmu yang mana dapat menolong kita, dapat menolong hati kita ketika kita nak marah. Mana pengetahuannya? Pengetahuan bahawa tak ada sebab kita nak marah akan sekalian perkara yang berlaku, melainkan kalau timbul marah juga, melainkan kerana apa? Kerana engkar. Engkar ni makna dengan bahawa tidak terima, tidak reda dengan perkara yang berlaku atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mari situ. Mari mana sifat marah ni? Mari mana sebab apa jadi nak marah? Sebab nak marah ni kerana berpunca daripada kita engkar, kita tidak terima, kita tidak reda perkara yang dikehendaki oleh Allah yang berlaku atas kita daripada perkara-perkara yang buruk. Mari situ. Jadi kalau kita nak engkar, kita tak mahu terima sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, itulah sehabis-habis jahil. Sebab apa? Sebab kehendak Allah pasti berlaku. Apa yang Tuhan kehendak pasti berlaku. Barang yang Tuhan tidak kehendak tidak akan berlaku. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masyaallahu kan wa man lam yasha' lam yakun." Barang yang menghendaki oleh Allah pasti akan berlaku, barang yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan berlaku. Jadi kalaulah berlaku perkara yang dikehendaki oleh Allah, tiba-tiba kita nak engkar, nak tolak, tak mahu reda, jahil lah seumpama tu. Tuhan pula berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Kata oleh ya Muhammad, tidak menimpa atas kami melainkan barang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kami. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Kata oleh ya Muhammad, tidak menimpa akan kami umpama musibah apa semua melainkan barang yang dikehendaki oleh Allah bagi kami. Illa ma kataballahu lana, bukan illa ma kataballahu alaina. Illa ma kataballahu lana didatang dengan lam lil manfaah, bukan datang dengan ala lil madarrah, bukan. Tidak menimpa akan kami melainkan barang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Barang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala ni lana, bagi kami. Jadi yang menimpa kita ni baik ke buruk ke, bagi kami. Mana apa tu? Manfaat. Kalau baik tu manfaat lah. Tapi kalau menimpa akan kami ni perkara yang buruk, manfaat hakiki dia. Batulah illa ma kataballahu lana, bagi kami. Kenapa? Manfaat bagi kami. Dan dengan musibah-musibah pun manfaat. Hakiki manfaat lah ke? Kena musibah penyakit, Allah Ta'ala nak kifaratkan dosa. Allah Ta'ala nak mengangkatkan darjah. Akhirnya ni mati dalam keadaan tidak ada dosa. Itu manfaat bagi kami. Tapi nak cerita semua yang berlaku, kesemuanya perkara dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Perkara yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala pasti akan berlaku. Jadi kalau kita engkar, kita tak terima, itulah sehabis-habis jahil.
Tapi masa sebut minggu lepas lah. Hak ni kita kena letak molek ni. Hak ni dari sudut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari sudut ikhtiar dan usaha seseorang yang melakukan keburukan, perkara jahat ke atas kita, tu kita marahlah sebab pilihan dia. Itu usaha dia melakukan perkara yang buruk, perkara tak baik ke atas kita. Dari sudut tu, dari sudut ikhtiar usaha. Tapi sebelah kita nak kawal sifat marah ni, iyalah itu ikhtiar usaha dia, tu zahir. Hakikatnya ikhtiar usaha dia pun qada Allah juga. Bila qada Allah, apa yang Tuhan kehendak, apa yang Tuhan lakukan, semuanya ada hikmah, tidak sia-sia. Mana kita kena pandang situ untuk kita boleh kawal hati kita ketika hati kita nak marah. Nak marah kerana apa? Kerana berlaku perkara sekian-sekian perkara tak baik. Memanglah zahirnya mari dia ikhtiar seseorang, tapi hakikatnya tetap mari daripada qada dan qada Allah. Kita pun terima, kita tidak ingkar, kita pun reda, kita pun tidak marah. Tapi jangan lupa syariat pula, sebab ikhtiar usaha dia pada zahir. Tu kita kena mempertahankan hak kita. Kita jangan membiarkan kemudaratan menimpa atas diri kita. Ada ni? Bukan makna di situ maknanya kita pakai biar saja kemudaratan menimpa kita. Tak boleh. Kita kena mempertahankan hak kita. Kita kena mempertahankan harta benda kita. Kita mempertahankan hak kita. Kita mati syahid. Ada ni? Itu bab syariah. Syariah zahir lah. Syariah batin duduk sini. Kita kena terima, jangan marah. Sebab apa yang berlaku pada kita ni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita kena reda. Hak kita bicara dah mengelupas, hak sifat mahmudah yang ke-9, reda dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Qada Allah ni baik dan jahat. Jahat pun kena reda lah. Reda dari sudut mana? Marah, benci dari sudut mana? Wajib reda dari sudut mana? Haram reda dari sudut mana? Kena letak molek tu. Sebab satunya wajib reda, satunya haram reda. Wajib reda dengan sekalian qada Allah, termasuk qada jahat. Dari sudut perkara tersebut qada dan qadar Allah. Dari sudut perkara jahat yang berlaku tersebut daripada ikhtiar dan usaha seorang, haram kita reda, wajib kita kena benci, wajib kita kena marah, wajib kita kena cegah. Dari sudut perkara jahat tu datang daripada ikhtiar usaha seseorang, walaupun hakikinya itu seseorang tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita kena letak molek tu balik pada akidah lah. Lepas tu saya sebut melepasnya bicara wajib reda, haram reda akan perkara jahat dari sudut yang berbeza. Dalam kitab Faridatul Faraid pun didatangkan. Walaupun kitab Faridatul Faraid bukan kitab tasawuf bicara bab reda, itu kitab tauhid. Tapi walaupun bicara tauhid, di pembicaraan sifat iradah, sifat yang ke-8, di pembicaraan perkara jahat qada Allah Subhanahu wa taala panjang di situ. Kemudian dia pun pergi berkaitan dengan redha tu. Redha dengan perkara yang berlaku perkara jahat tu wajib redha dari sudut mana? Haram redha dari sudut mana? Perkara jahat tu satu saja, satu perkara jahat. Keluar dua hukum. Satunya wajib redha. Yang keduanya haram reda, wajib benci, wajib marah, wajib cegah. Itu dari sudut mana? Jadi wajib reda dari sudut dalam kitab Penawar Hati dia panggil dari dua pihak. Dia sebut itu. Dua pihak. Kalau kita gak dua aspek. Betul tak? Aspek dah biasa kita ni. Dalam kitab Penawar Hati kita ni Ustaz 95 tu dua pihak rasa dia sebut. Dua pihak. Dua pihak. Pihak yang pertama bahawasanya keduanya
kufur maksiat tu dengan qada Allah dan kehendak Allah. Maka daripada sudut pihak yang pertama, bahawasanya kedua tu dengan qada Allah dan kehendaknya, wajib kita redha dengan keduanya. Situ. Pihak yang kedua pula, bahawanya kedua kufur dan maksiat itu dengan usaha dan ikhtiar orang yang berbuat maksiat. Maka daripada sudut ini, daripada ini pihak, wajib kita benci daripada keduanya dan wajib kita larang daripada keduanya. Lepas tu sekalinya wajib redha, sekalinya wajib benci. Tiada berlawanan keduanya. Apabila ada keduanya, satunya redha, satu benci, pada dua pihak yang berlainan. Pihak yang berlainan. Tapi perkara jahat yang berlaku tu satu perkara. Wajib redha dari sudut qada Allah. Haram redha, wajib benci, wajib marah, wajib larang dari sudut ikhtiar usaha. Sudut lain. Dia marah, dia berlawanan. Padahal marah ni redha dengan benci memang berlawanan. Tapi dari pihak yang berlainan tak berlawanan lah. Kamu redha dengan perkara jahat, kufur, maksiat ni, dah qada Allah. Ada qada Allah. Lepas tu kenapa kamu benci, kamu marah, kamu larang? Dari sudut, dari pihak ikhtiar usaha dia. Pada ni. Dah berlawan ke tak redha dengan benci dengan marah? Dah berlawan sebab sudut yang pihak yang berlainan. Ni kena tak molek ni sebab perkara-perkara buruk yang berlaku sama-sama. Hak kita beriman dah tu akidah. Baik jahat qada Allah. Kemudian hak dalam, hak batin ni nak kira mana ni? Dah qada Allah kan? Dah qada Allah. Kita kena terima lah, redha lah. Jangan duduk engkar, jangan duduk ni tak terima pula qada Allah. Perkara tu perkara buruk, iyalah. Tapi jangan berhenti setakat tu. Dari sudut kehendak Allah. Dari sudut, dari pihak aspek pilihan dan perbuatan tu sudut lain pula. Tapi ikhtiar usaha seseorang tu pun hakikinya balik kepada qada Allah. Ni jadi nak letak molek tu. Kadang-kadang dia iyalah faham ceritalah dianya. Tak faham kena. Sungguh ni. Sungguh. Acak kali dah ulang. Faham. Dia pun cakap. Dia cakap dia nampak tak faham. Kalau senyap dia hangguk, kita nampak dia faham. Kena bila dia cakap je dah faham. Nak kata mana? Sebab mana dua pihak ni kena letak molek dua pihak. Satunya kehendak Allah, qada qadar. Satunya ikhtiar usaha kita. Tapi ikhtiar usaha ni pun balik kepada qada qadar juga. Balik situ juga. Jadi macam satu je lah. Hakikinya satu je. Hakikinya kehendak Allah je. Ikhtiar usaha kita tak ada. Nak jaga pula situ. Tundur jadi Jabariyah pula kan. Hakikinya memang satu. Yang berlaku kesemuanya qada dan qadar. Satu. Kesemua yang berlaku ni qada qadar berlaku. Termasuk pilihan dan perbuatan kita pun qada qadar. Tapi kenapa pula dijadikan dua pihak? Satunya pihak qada qadar, kehendak Allah. Satunya pihak itu usaha. Dah syariat tu kita kata gitulah. Tapi hakikinya dua ke tak? Satu, kehendak Allah belaka. Tak ada itu usaha kitanya. Itu sebab melepas tu kita umpama wayang kulit hakiki. Kita umpama bulu yang ringan yang diterbangkan oleh angin, itu hakiki.
Kita umpama apa? Robok. Satunya nama orang tu. Robok. Kita umpama robok yang diprogramkan, itu hakiki. Betul lah. Robok tu mengikut program yang ada dalam tu lah. Dia tak ada kehendak. Hakiki. Tapi kok mana pun, walaupun hakikinya istighfar tu tak ada, kita dari segi pegangan, letak dah sini akidah. Wajib kita isbatkan dalam akidah, hamba ada pilihan dalam perbuatan, walaupun hakikinya pilihan dalam perbuatan tu tak ada, hak qada qadar belaka. Sekalipun wajib kena berpegang. Tidak berpegang terundur jadi jabariyah, akidah yang sesat terpesong. Bila kita berpegang, dia tak usah dah kita bagi bab marah, bab benci, bab redha ni. Jadi timbul marah, timbul benci dari sudut ikhtiar usaha yang kita duk pegang hamba ada. Hak kita duk redha ni dari sudut hak qada dan qadar Allah. Macam mana kita nak letak? Tak sungguh. Dia tak pandai cakap ke memang tak faham ke, tak tahulah. Cakap Allah, dengar sedih. Apa? Tak kena juga. Nak letak akidah tu. Ni kalau orang dia duk korek-korek ni, dia akan pening sendiri. Dah ikhtiar usaha tu ada ke tak? Qada juga. Dah apa nak bagi dua? Tak payah bagi dua lah. Memang hakikinya satu. Semuanya hak Allah Ta'ala belaka. Allah Rabb, Allah Tuhan kan, hak dia belaka. Pilihan kita, hak dia juga. Usaha kita, hak dia juga. Bukan pilihan kita, hak dia. Terdetik di hati pun hak dia juga. Bukan usaha berkelip mata pun hak dia juga. Itu hakiki dia. Ada ni. Dia kita nak tekan bab akidah ni, yang kita nak jaganya takut tunduk jadi jabariyah. Tak ada ni. Hak belajar ni, kau tak kena belajar dia tunduk jadi jabariyah. Hak tak belajar digi pada qadariyah ni lah dah. Hak tak belajar. Hak tak belajar dia banyak lajak kepada qadariyah. Hak tak belajar. Hak belajar ni lah kita nak kena jaga supaya tidak tunduk jadi jabariyah. Sebab orang tak belajar, dia tak jadi jabariyah. Orang tak belajar tak jadi jabariyah. Hak jadi jabariyah, orang belajar salah faham, ataupun memang guru dia ajar salah. Guru dia baca kitab-kitab hakikah, hak kitab syariah, akidah dia tak lepas. Ni terundur di jabariyah. Hak saya jumpa-jumpa dah. Orang tak belajar, dia tak ada jabariyah. Dia tak belajar ni, dia mudah terlajak jadi qadariyah. Mudah jadi qadariyah. Bukan qadariyah, terkadang terlajak jadi hak pegangan hak kafir ijma' ulama. Berat lagi daripada qadariyah kalau hak tak belajar. Tak ada. Kita segala-galanya. Dah tenaga di kita ni, tenaga di kita mari daripada Allah jadikan. Dah ada hak kita segala-galanya. Kita bekas secara semula jadi. Hak kita tak ada kaitan pun dengan kudrah tenaga Allah tak tu kafir ijma' ulama tu bukan qadariyah. Ni hak timbul dak belajar. Hak qadariyah ni Tuhan letak kudrah tenaga di hamba. Kudrah tenaga lah pula yang yang melakukan dan yang bekas. Tu. Hak tak belajar. Biasa dia nak pergi pada qadariyah ataupun pegangan kufur. Dia tak tunduk jadi jabariyah. Hak jabariyah nak ngaji. Sekalian qada qadar, sekalian qada qadar. Sekalian qada qadar. Hak rukun mekanan. Tapi dok faham molek bab itu usaha, tak ada kita Tuhan belaka. Pertama kali baca kitab hakikah pula. Kitab hikam, kitab adul nabi dengan guru yang tidak mursyid. Tundur jadi jabariyah. Jadi nak letak bagi dua tu kena tumolek. Sebab kita nak cerita bab marah ke, nak cerita bab redha sifat mahmudah yang ke-9 ke, ini ilmu tasawuf.
Ilmu tasawuf kita ni kita kena bina atas ilmu akidah. Yalah, ilmu tasawuf kita kena bina atas akidah. Kenapa kita wajib ikhlas? Sebab bukan hak kita pun. Bukan hak kita. Semuanya hak datang daripada Allah Ta'ala. Kebaikan semuanya taufik hidayah Allah. Kenapa kita wajib bersyukur? Sebab semua nikmat daripada Allah. Kenapa kita bukan wajib sabar? Sebab musibah ujian yang berlaku tu daripada Allah. Kenapa kita wajib tawakul selepas kita berusaha? Sebab kita usaha tak berkah sama. Semua tu adalah perbuatan Allah. Dia mari cerita belaka tu. Nak cerita-cerita bab ketaatan batin ni, mari daripada tapaknya akidah kita tu. Tapi orang yang tidak ada ketaatan batin, syukur ke, sabar ke, tawakul ke, redha ke, bukan berarti dia tak ada akidah. Bukan berarti tak ada iman, tapi akidah dia lemah, iman dia lemah. Maka tak ada lah syukurnya, sabarnya, tawakulnya, redaknya. Tapi nak pergi kepada syukur, sabar apa semua tu, kena mari dia tapak akidah. Jadi nak bicara hak bab marah di sudut mana, redak di sudut mana, kena balik pada akidah, kena faham molek situ. Kena perhati molek. Kena berhati molek. Ada hak jenis peseng, hak terundurnya. Jangan pandang kepada yang melakukan kejahatan kepada kita. Kita kena pandang kepada hakiki. Kejahatan yang berlaku tu datang daripada Allah. Ini untuk kita kawal ketika kita marah. Dengan pihak pandang ni basirah. Sebab peringkat, ni saya pernah sebut ni. Sebab peringkat, kalau orang mencuri, kita jangan pandang kepada pencuri, pandang kepada Allah yang mengatur kejadian kecurian. Bila Allah atur kejadian kecurian, semuanya ada hikmah, ada kebaikan dia. Kita jangan marah kepada mereka. Bahkan kita sepatutnya berterima kasih kepada mereka. Sebab kemungkinan ada rumah kita tu harta yang tidak baik. Maka Allah hantar pencuri untuk mengeluarkan harta yang tidak baik daripada rumah kita. Kepada Allah Ta'ala yang mengatur di sebalik itu. Jangan pandang pada pencuri. Kena terima kasih benda dia kata. Ni ceramah doa hakim ni. Dengar dia pencuri, naik rumah dia. Jangan pandang pada saya pencuri. Pandang kepada Allah. Tengok. Malah esok naik pula. Sebab apa? Banyak sangat harta tak baik dalam rumah awak. Sebab tu saya, rumah awak je saya nak naik. Saya rasa nak naik ni jangan pandang saya. Rasa saya ni kotak dan kodak Allah ni. Nak kira ni. Mana syariah? Ni. Dia nak pandang hakiki. Dia nak lakon-lakonkan hak hakiki. Sebab dia belajar kitab-kitab hakikah dengan guru yang tidak mursyid. Hak ni kita bukan salah pandang ni, kita kena ingat di hati kita. Nak pandang ni basirah, syuhud, pandang ni syuhud dengan basirah. Siapa tahap tu sungguh memang tak ada lah di basirah mereka pencuri tu, yang ada hanyalah Allah. Tapi kalau siapa tahap tu sungguh, curi naik pun tak akan boleh naik pun. Siapa tahap tu sungguh ada ni. Siapa tahap di basirah hanya ada Allah tu maqam aulia. Kalau pencuri naik pun tak boleh naik pun. Ada ni. Dia ada dia punya karamah, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hak pasal lakung tadi tu, tu cari nyakit hak pasal tu. Kita kena merasai bahawa pujian kejian sama. Cakap boleh lah. Tapi tak orang puji, luar lubang hidung. Tak orang keji, gelepor nak bau hilang sabar. Cakap saja. Kena hilangkan kewujudan diri apa semua. Kita berkuasa, tak ada lah timbul kita nak kata kok pernah je ibu melahirkan kamu, tak timbul lagi tu. Sebab apa? Ibu melahirkan kamu tu pada zahir je, hakikinya qada. Mana terima je lah anak nakal macam mana pun, tak usah duk marah-marah. Ni pernah ibu melahirkan kamu. Mana ada ibu yang melahirkan? Qada belaka. Hakiki sungguh lah. Ni bukan ceramah surah masjid ni. Hak dalam tu. Hak dengar satu Malaysia. Hak tukang penerus.
pula tahulah. Dia faham ke tak faham? Hak tukang ceramah tu bukan orang bidang agama pun. Bukan bidang agama, cuma cakap pandai. Oh, cakap lembut. Kalau follower kau juta lah jawapan dia. Jangan main. Sebab apa cakap? Jangan kita duk rasa kuasa diri, perbuatan diri. Tak ada hak Tuhan belaka. Tak ada hak diri, tak ada. Maka tak ada lah kita nak marahkan doa. Tak ada lah sebab hak Tuhan belaka. Syariahnya mana? Tambahan pula hak Tuhan jadikan di naluri seseorang, naluri ibu contohnya. Naluri seumpama tu syariat tak ambil salah. Syariat tidak memusuhi sifat kemanusiaan seseorang. Faham tak ni? Naluri ibu macam mana? Yang melahirkan anak, kemudian anak pula buat perangai. Macam mana naluri seorang ibu? Memanglah dia akan mengungkit-ungkit. Dan mengungkit-ungkit itu macam mana pula? Ibu ayah ungkit tak jejah pahala. Macam tak ni? Kan kita ungkit-ungkit tu kan, terbatal pahala kita, kebaikan kita ungkit tu. Mak ayah tak terbatal. Mak ayah tak terbatal kalau ungkit. Ada ni, dia ada keistimewaan dia sendiri. Lepas tu Tuhan letak naluri pada seorang ibu contohnya. Takkan syariat agama ni memusuhi hak naluri manusia? Kena pandang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni orang jenis-jenis hak baca buku-buku hakikah. Tak ada syariah orang panggil. Kalau dia pakai pasien tu tak ada dah lah orang buat jahat ke. Jangan pandang saya, pandang Allah. Jangan pandang saya, nak hukum je. Jangan pandang saya, habis tak ada syariat lah jawapan dia. Hakikinya betul lah. Kemudian ini hak pegangan kita. Hak dengan pengetahuan kita ni lah, bila mari nak marah, kita kawal dengan pengetahuan ni. Nak marah apa? Perkara ni. Tidak berlaku melainkan kehendak Allah. Terimalah kehendak Allah. Lepas tu hak dia buat tu benda-benda salah, ada sudut tu kita kena marah lah, kena bencilah, kita kena cegah lah. Ada sudut hak ikhtiar usaha pula. Walaupun ikhtiar usaha tu hakikinya qada dan qada Allah juga. Mana ni? Dia dalam bab ni kita ahli sunnah berpegang ada ikhtiar usaha. Tapi ikhtiar usaha tak bekah. Kita kena faham molek, bukan ikhtiar usaha saja tak bekah. Diri ikhtiar usaha tu pun qada dan qadar. Qadariyah, ikhtiar usaha ni hak kita sebab Tuhan letak dah kudrah di kita. Berhasil ikhtiar usaha pun hak kita sebab Tuhan letak dah kudrah di kita. Kita ahli sunnah, Tuhan letak kudrah di kita. Ikhtiar usaha disandar kepada kita. Sebab apa? Sebab di kita ada kudrah. Tetapi yang menghasilkan usaha adalah perbuatan Allah. Tapi jangan lupa, walaupun disandarkan ikhtiar usaha pada kita sebab Tuhan letak kudrah di kita, diri kudrah tu bukan hanya tidak berbekah pada menghasilkan perbuatan usaha kita. Diri usaha kita pun Allah, qada Allah, bukan kudrah yang ada di kita tu yang berbekah. Hak ni timbul learning ni, ikhtiar usaha tak berbekah. Ikhtiar berbekah tu qadariyah lah pulaknya. Ikhtiar usaha tak berbekah, tapi diri ikhtiar usaha hak kita, bukan hak Tuhan. Siap pula situ. Memanglah kita berpegang ada ikhtiar usaha sebabnya kerana Tuhan letak dah kudrah di kita. Tuhan letak dah keupayaan di akal kita. Bila Tuhan letak dah kudrah di kita, Tuhan letak dah keupayaan di akal di kita, maka kita yang memilih, kita yang melakukan. Sebab apa? Sebab Tuhan letak dah keupayaan di diri kita untuk menilai dan juga untuk melakukan. Sebab ada itulah kita disandar ikhtiar usaha. Tapi saat kita ikhtiar usaha tetap qada, bukan keupayaan Tuhan letak di kita. Ini ada pula orang rajanya, keupayaan Tuhan letak di kita itulah yang mana kita memilih sendiri, kita berusaha sendiri, cuma tak boleh bekah. Tak Allah Ta'ala. Jadi dia bagi situ. Ini bukan ahli sunnah seumpama ni.
Ajar tauhid lah ni, ajar tauhid. Di tempat kita lah. Ingat molek. Kita dak letak kudrah di hamba, hak Allah. Ikhtiar usaha hakikinya pun hak Allah. Berhasil pekerjaan ikhtiar usaha pun hak Allah. Keesaan pada perbuatan. Qadariyah, ikhtiar kudrah ada di kita, hak Allah letak. Ikhtiar usaha kita, hak kita sendiri sebab Tuhan letak dah kudrah. Berhasil ikhtiar usaha kita tu, hak kita sendiri sebab Tuhan letak dah kudrah. Jadi hak Tuhan satu, hak hamba, hak kudrah tu dua. Kita dak tiga-tiga hak Allah Taala. Hak pasang terpesong ni, kudrah Tuhan ada di kita, Tuhan letak hak Allah. Diri itu usaha hak kita sebab ada kudrah tu. Berhasil kita usaha balik kepada Allah. Jadi dua hak Allah, satu hak kita. Ada itu bukan ahli sunnah seumpama itu mensyirikkan Allah pada perbuatan. Hakikinya tetap itu usaha tu tetap qada qadar. Saya tak bicara hakiki. Kena bicara hakiki lah, kenapa tak bicara? Cuma kita tidak sampai maqam hakiki tu. Tapi kita kena bicara hakiki sebenarnya macam mana? Sebenarnya sekalian qada qadar, termasuk ikhtiar usaha kita pun qada qadar. Itu hakiki. Tapi kita sampai dak makam tu tak sampai. Kita dak makam syariah, maka kita wajib isbatkan di akidah kita hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun hakikinya pilihan dan perbuatan tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itu usaha pun balik pada qada Allah, sebenarnya satu pihak saja, tak ada dua pihak. Tak ada, hakiki kita tak ada dua pihak. Kan kita kan dua pihak ni kan. Satu pihak qada qadar, satu pihak itu usaha. Dua pihak. Dah hakiki kita ada dua pihak. Hakikinya satu pihak sahaja. Qada qadar. Ada ni. Siapa tahap hakikinya tak ada. Di hati mereka hanya ada redha semata-mata. Tak ada. Dan macam mana mereka tengok perkara mungkar, mereka tidak benci, tidak marah. Dia tidak ada di bahasa mereka, hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Mungkar sekalipun basirah mereka hanya memandang Allah Subhanahu wa taala. Apa? Hakikinya mungkar itu adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lakon. Lakon siap. Gi redha pula pada perkara mungkar tu. Redha bil maksiyati maksiyatun. Tengok. Redha dengan perkara maksiat kita berdosa sama. Hak berat lagi redha bil kufri kufrun. Ingat. Redha dengan kekufuran tu kafir balik tu redha tu. Waliyazabillah. Ada ni. Duk makan syariat kena letak molek. Awak sampai makan hakiki tu tak ada lah. Tapi orang duk tahan ni, dia duk nanti marah. Dia senyum cukup dah. Orang takkan boleh buat maksiat depan dia patah ni. Ada ni. Ada pun hak Nabi SAW tu berhadapan dengan kafir, berhadapan dengan ahli maksiat. Ada ketika Nabi marah, itu Nabi nak menjalankan dakwah syariah kepada ummah. Nabi nak menjalankan dakwah kepada ummah, dia kena duduk pasang tu lah. Ada ketika Nabi suka, ada ketika Nabi marah. Ada ketika merah muka Nabi kerana nak marah kepada sahabat melakukan kesalahan. Contohnya, kenapa Nabi jadi marah gitu? Nabi tak pandang hakiki. Nabi ni menyampaikan dakwah. Ada ni. Ada pun hak cerita-cerita makam hakiki aulia, mereka bukan menyampaikan dakwah. Mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada. Tapi hak ni hak sebenar ni. Hak banyaknya hak berlakon. Banyaknya hak berlakon. Tak, kita pandang hakiki, tak pandang pada syariah. Habis tu menafikan syariah boleh terundur jadi kafir zindik waliyazabillah. Kafir murtad, kafir zindik. Kafir menafikan syariah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hak syariah kita kena jaga molek. Hak syariah tadilah. Kalau benda tu benda yang salah, kita kena benci, kita kena marah, kita kena cegah. Sebab tu dalam Penawati 95 tu buka 95, barang siapa menyangka akan bahawa meninggal akan menyuruh dengan kebajikan dan menegah daripada kejahatan, dia tak tegah pun kejahatan. Tak tegah kejahatan. Sebab apa? Kerana masuk dalam redha qada Allah. Maka ada lain orang yang jahil. Jahil tu lagi tak ni kata.
Oh, saya ngaji pula, yakni jahil murakkab. Oh, saya tambah. Oh, ngaji. Oh, kita ni kata jahil. Oh, saya ngaji iaitu jahil murakkab. Kenapa kamu tidak cegah kemungkaran tu? Kemungkaran tu qada Allah, saya redha je dengan kemungkaran. Jahil. Saya ngaji jahil murakkab. Sebab apa? Dia rasa macam dia pandai, kena-kena dia jahil. Dia tak sedar dia jahil. Tu kali. Kelas lah tu dia cakap. Kelas lah tu. Kenapa tak cegah perkara mungkar yang berlaku di hadapan mata? Qada, redha lah. Kena-kena orang jahil. Kita wajib cegah, kita kena benci, kena mahu, kena cegah dari sudut ikhtiar usaha seseorang. Tapi bila terserempak kita dengan berlakunya perkara hak salah ni, Masya Allah, budak ni punya perangai. Kata, Masya Allah. Apa Masya Allah? Hak tulis kat Rumi itulah. Masya Allah tu apa? Perkara yang dikenaki oleh Allah. Keju kita tengok, keluar di mulut kita, Masya Allah. Kehendak Allah. Tapi oleh kerana perkara yang berlaku tu perkara mungkar, perkara salah, ikhtiar usaha dia, kita wajib benci. Jangan redha dari sudut tu. Hak ni kita nak tahan marah. Kita nak marah, kita tahan. Memanglah ikhtiar usaha dia tu, kita kena marah. Tapi kena kontrol marah. Sebab apa? Sebab kena ingat yang berlaku tu qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita nak engkar, nak tolak, jahil pula kitanya. Barang Tuhan kalau tetap akan berlaku, kita nak marah kok mana pun. Ada ni. Kena tahan. Kena tahan marah. Sebab apa? Sebab itu semua datang dari kehendak Allah. Lepas tu kita tidak marah, tidak ambil tindakan. Tu kena ambil tindakan lah pula. Tapi masa-masa kena kawal. Sebab apa? Sebab kesemuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini hak ilmu pengetahuan. Hak perkara pertama yang menolong atas kita ketika kita marah, untuk kita boleh tahan hati daripada sifat marah tu. Itu yang pertama. Barulah daripada yang kedua ni, hak pekerjaan pulaknya. Mana? Tu kena letak molek bang akidah tu. Tak kena situ, terundur Jabariyah, boleh telajak jadi Qadariyah. Dan ada pun pekerjaan malam, maka bahusnya berkata ia seseorang bila nak marah ni, baca apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Kenapa berkata membaca seumpama ni? Kerana marah itu kerana syaitan. Mari daripada syaitan. Jadi kita minta berlindung dengan Allah. Kenapa kita minta dengan Allah? Sebab syaitan tu hak dia. Faham tak ni? Kita minta dengan tuan dia lah. Ni majlis ilmu ni. Faham tak ni? Kalau nak cakap kat luar, jangan cakap syaitan tu tuan dia Allah Ta'ala. Memanglah tuan dia Allah Ta'ala. Rabbil alamin. Allah Rabb, Allah tuan. Alam ni termasuk syaitan. Ada ni. Tapi jangan kita sandar kepada Allah hak jahat seumpama tu. Tak beradab pula. Faham tak ni? Tapi sini kenapa kita minta berlindung dengan Allah? Sebab apa? Sebab macam ginilah bandingan. Kita ni itulah anjing salok kita. Anjing macam nak terkam kita. Nak kena? Kita panggil lah tuan dia. Panggil tuan dia lah. Faham tak ni? Panggil tuan dia. Tuan dia pun. Jadi sekarang ni nak marah, kita minta berlindung dengan Allah daripada syaitan tu. Sebab hakikatnya Allah Rabb. Syaitan tu marbub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Allah ni Rabbil alamin. Alam ni termasuk syaitan, iblis tu alam belaka. Siapa Rabb, siapa tuan? Allah Taala. Jadi kita pun minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang direjam, kerana marah itu kerana syaitan yang membangkit dan menggerakkan marah di dalam hati kita. Maka jika tiada perkataan A'udzubillahi minasyaitanirrajim, nak baca pun tak dang dah. Tak ada nak baca dah, keluar mulut benda lain lah, benda nak marah. A'udzubillah tak ada nak baca dah. Tubiknya ke apa? Keluar mulut makin hamung. Keluar mulut. Baca dah a'udzubillah tapi tidak berhenti kau. Maka hendaklah ia duduk jika ia berdiri, dan hendaklah ia berbaring jika ia duduk.
Gitu. Kalau tengah berdiri, duduk. Kalau masa nak marah tu, ketika tu tengah duduk, maka berbaring, merebahkan diri kita ke latar. Hikmahnya apa? Bila kita duduk, kita daripada memperbuatkan sesuatu yang menyakiti atas orang lain ketika kita marah. Mana ni? Berdiri, boleh duduk ni, kan dia marah ni bawa kebinasaan hati dan juga bawa kebinasaan anggota zahir. Jadi nak mengawal daripada anggota zahir kita buat perkara yang menyakiti, maka kena dituntut kita duduk. Tapi masa tu kita duduk, kita berbaring, kita merebahkan diri kita ke atas latar. Adapun kita jenis pemarah ni, hok duduk bikah bangun. Ni hok bangun suruh duduk. Duduk bangun Tengah-tengah berbaring dengar cerita tu, bekah lalu Bekah bangun lalu, hok tengah berbaring tu. Bekah bangun jember lalu lah. Lepas tu kemudian masa tu nafsu semata-mata. Mana akal, mana syarak, tak ada, hilang. Kerana hal tu bergantung kepada kekuatan dalaman masing-masing. Kita boleh bercerita secara ilmu, secara praktikal, hal tu dalaman masing-masing. Tahun sabar ke tak sabar bergantung pada iman. Al-imani nisfani, nisfun fi syukri wa nisfun fi sabri. Sebahagian iman pada syukur, sebahagian iman pada sabar. Sabar ni bila pula? As-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran yang sempurna, kesabaran yang sebenar-benar adalah inda sadmatil ula. Ketika mana? Ketika mula-mula kita diuji. Faham? Ketika mula-mula tu sabar ke tak? Adapun kemudian lepas orang gosok sabar haji barulah tenang. Sabar tu jadi timbul juga, tapi timbul kemudian iman tak kuat tu. Sebab apa? Sebab sabar yang sebenar-benarnya inda sadmatil ula. Ketika mula-mula nak tepuh tu. Hak ketika mula-mula tu hak paling sukarnya. Sebab tu kadang-kadang gak sekejap, sabar tu dipanggil sabar ni, tu sabar dah tu. Sekejap. Sebab apa orang dah sebut sekejap? Sebab apa? Sebab mula-mula tu boleh sabar, boleh tahan, insya-Allah kemudian tu okeylah. Bukan kata sekejap, lepas tu jember lah. Katak pun tak apa, tapi sekejap, bukan gitu. Maksud sekejap ni, tahan sekejap, sabar sekejap. Sebab kalau ketika mula-mula tu kita boleh kontrol, insya-Allah ke depan tu ingat. Ke mana kita? Kita mula-mula tu cabut nyacang tu, lepas tu barulah astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim kemudian. Tapi inda sadmatil ula, ketika mula-mula kita mana? Apa kata? Ketika mula-mula tu apa kata? Ketika tu tu mana bergantung kepada kekuatan iman masing-masing. Dan jika tiada diam marahnya dengan duduk ataupun berbaring itu, maka hendaklah ia mengambil air sembahyang. Ambil air sembahyang pun tidak memada, pergi mandi. Ambil sembahyang pun tak ada apa, siram air tu atas kepala, mandi teruslah. Kena jadi tak hilang juga dengan duduk dengan berbaring, maka hendaklah ia mengambil air sembahyang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.